Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi meneroka ayat ke-32 dari surah Yusuf. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, inilah teras rujukan kita. Sila buka jilid yang keempat, muka surat 569. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kalian cela aku kerana tertarik kepadanya, dan sungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk di kalangan orang yang hina. Yusuf AS berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk di kalangan orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesuai hati dan dikasih sekalian, kita telah pun mempelajari sepanjang peristiwa ini, kisah yang dikemukakan oleh Quran ini, yang disebut Ahsan al-Qasas ini. Inilah dia kanun polisi yang kita pelajari pada ayat 21 yang lalu. Wallahu ghalibun ala amrih. Ini la ghalib illallah. Tak ada siapa yang dapat mengalahkan, mengatasi, melainkan manusia. Ini kanun ghalib dan juga maghlub. Siapa ghalib? Ghalib yang menang ialah Allah. Yang maghlub adalah usaha-usaha jahat yang dilakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Tengok ya, daripada awal kita mempelajari, bagi mereka yang memiliki basirah, ain basirah, mata hati bila melihat perkara ini, tengok daripada mula-mula kita belajar surah Yusuf ini, Nabi Yaqub AS minta dia puteranya Yusuf supaya jangan menceritakan perkara itu, kerana takut, mengawasi, waspada terhadap tipu daya abang-abangnya. Tapi yang berlaku, apa yang Nabi Yaqub kehendaki itu tetap berlaku, sama ada mereka diceritakan mimpi itu ataupun tidak, tetapi mereka telah pun melihat keadaan kecenderungan ayahanda kepada adinda mereka yang bernama Yusuf itu, maka mereka telah pun berusaha untuk membunuhnya, mencampaknya ke dalam telaga. Tetapi kat situ yang kita pelajari, la ghaliba illallah, tak ada yang menang melainkan Allah. Maka apa yang Allah kehendaki menyebabkan Nabi Yusuf selamat daripada usaha konspirasi tersebut. Tengok. Kemudian mereka telah pun sengaja menguruskan supaya Yusuf AS ni dibeli dan dilupakan. Yang telah kita pelajari, luqata laqit yaltaqithu ba'du sayyarah, supaya diambil oleh orang lalu, supaya indiras, habis kisahnya. Nanti bila dia pergi jauh daripada kita, tak adalah apa-apa kisah lagi yang sampai kepada ayah. Ayah akan bertukar kiblat kepada kita, bertukar kompasnya kepada kita, sayang kepada kita. Yang berlakulah sebaliknya. Zahara asmuhu washtahar, dia menjadi masyhur. Mereka menjualnya untuk menjadi hamba, tapi akhirnya orang berpangkat di Mesir, bangsawan itu mengambilnya, menjadikannya anak angkat yang disayangi. Tengok, semua ini menunjukkan kepada wallahu ghalibun ala amri. Nanti kita akan lihat lagi bila mereka memenjarakannya, tiba-tiba dia keluar dan jadi raja. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana keluarganya datang sujud padanya. Apa sujud dimaksudkan itu? Tengok kan, inilah dia kanun polisi yang Allah maksudkan, wallahu ghalibun ala amri, bahawa Allah SWT yang berkuasa di atas ketetapan-ketetapannya, bukan kamu. Dan telah saya untangkan daripada awal, semasa kita mentadabbur daripada awal lagi, bahawa ini peringatan Allah SWT kepada penduduk Quraisy ketika surah diturunkan, kerana bila Allah menyatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin, ini supaya Quraisy yang ada mengambil pengajaran bahawa kamu menekan Nabi SAW, sedangkan dia daripada keluarga kamu, keluarga Quraisy, menganiaya dia, menzalimi dia, hampir-hampir membunuh dia. Ini surah Yusuf ini akan berulang dalam bentuk yang mana datang Nabi SAW untuk membuka kota Mekah, dan kamu akan jadi orang yang hina. Dan itulah yang berlaku. Nanti kita akan lihat dalam detik-detik penghabisan daripada surah ini. Ini sebagai satu peringatan untuk kita faham bahawa asas kepada surah ini
iaitu peringatan Allah, wallahu ghalibun ala amrih. Allah lah yang berkuasa, bukan kamu. Kamu boleh merancang, tapi semuanya itu dalam ketetapan Allah SWT, di bawah kanun la ghaliba illallah. Tak ada yang menang melainkan Allah SWT. Maka hendaklah kamu mendidik diri kamu supaya melihat siapakah yang mentadbir semua ini, dan musabbibnya dan juga mujrinya yang menjadikan semua itu. Jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT, kerana tasyirul kaun wa tamkin fihi a'la min tadbirika wa fawqa idrakika. Jadi nanti kita akan lihat dalam ayat ke-100 bagaimana Allah menyatakan inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Allah ni maha memperhalusi segala perkara. Kalau bulan bintang tu semua berjalan mengikut jadualnya, ketetapannya, daerahnya, orbitnya, tanpa tergelincir sedikit pun, takkanlah kamu yang kerdil dan kecil ni Allah tak boleh nak atur kehendak kamu. Jadi begitu maksud yang boleh kita fahami di sebalik tadabbur ayat-ayat yang indah ini. Kembali kita kepada ayat yang ke-32, bila Allah menyatakan fasta'sam. Ista'sam ni saya telah terangkan kepada tuan-tuan daripada tafsir Kasyaf, bahawa yang dimaksudkan di sini adalah kesungguhan, kerana bina mubalagha yadulu ala imtina al-baligh wa tahaffuz asyadid. Jadi menunjukkan kepada ijtihad untuk istizadah, untuk menjaga diri. Macam juga perkataan dalam bahasa lain, istamsaka, istausa'a, istafkhala. Ini semua merujuk kepada adanya upaya inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk menjayakan sesuatu. Jadi sikap dan juga kualiti yang ada pada Nabi Allah ni terbentuk. Sebab itu Allah akan menyebut berulang-ulang perkataan muhsinin sebagai karakter kualiti yang ada pada baginda alaihissalam. Dan kemudian apa yang kita pelajari di sudut bahasa Arab, bila Allah menyebut perkataan la yusjanan, ini merujuk kepada nun taukid saqilah. Tapi dalam ayat yang berikutnya, perkataan berikutnya Allah menggunakan wala yakuna minas saghirin. Maka seolah-olah dia nak mengatakan bahawa penjara itu satu kepastian kerana ia berada dalam kudrat aku, tetapi untuk menjadikan dia hina, aku ada usaha ke arah itu kerana dia enggan mentaatiku, tetapi upaya itu tidak sama kuat dengan inisiatif yang aku lakukan untuk memenjarakannya. Memenjarakannya itu memang aku mampu lakukan, pasti boleh, tapi untuk menjadikan dia hina belum tentu lagi, walaupun macam-macam kerja yang aku lakukan ke arah itu. Perhatikan betul-betul tuan-tuan. Jadi nun ini kita dapat lihat terdengar 3 kali, sedangkan yang kedua hanya 1. Ketika membacanya hanya sekali kerana huruf nun, yang kedua berhubungan dengan huruf mim hingga digabung menjadi mim pula. Wala yakuna minas saghirin. Hukum idgham kat sini, idgham al-ghunnah. Jadi kata Imam Biqai, ini mengisyaratkan satu ketidakpastian bergolak dalam jiwa yang mengucapnya. Siapa Zulaikha itu? Hatinya menggambarkan bahawa kalau terpaksa menjarakan, lebih dipilih daripada menghinanya. Memang kalaulah boleh milih antara keduanya, menjauhkan kekasih lebih dapat diterima daripada menghinanya, kerana penghinaan itu menyakitkan hati, sedangkan luka hati lebih lama daripada luka badan. Ini kata-kata yang sangat mendalam, kerana kita telah pelajari bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kes yang lalu, iaitu perkataan kad syaghafaha hubba. Perempuan ini telah pun dilamun asmara cinta kepada Yusuf yang tidak berbalas, maka dia akan mengambil tindakan, kata Imam Biqai, untuk menjarakannya supaya jauh daripadanya. Tapi untuk menghinanya, dia masih lagi berbolak-balik dalam perkara itu. Juga selain daripada tafsiran yang telah saya nyatakan tadi, ini juga satu tafsir menarik daripada Imam Al-Biqai. Jadi dapat juga kata yang digunakan Allah dan difahami dalam ertinya yang umum, iaitu menggabungkan kedua perkara yang berbeza, sehingga maksud ayat itu bermakna di samping dipenjara, dia juga akan dimalukan dan juga dihina. Jadi ada 3 bentuk takwil kepada ayat yang sedang kita pelajari ini. Baik, muslim-muslim hati dan dikasihkan. Kemudian datanglah ayat yang ke-33 dan 34. Yusuf berkata, Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung pada mereka. Dan tentulah aku termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Maka Tuhannya memperkenankan bagi Yusuf. Dia menghindarkannya dari tipu daya mereka. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita belajar dalam surah Al-Buruj tentang kisah bagaimana Ashabul Ukhdud. Siapakah Ashabul Ukhdud tu? Mula daripada seorang pemuda yang telah belajar sihir dan belajar daripada orang beriman, dan akhirnya telah menyembuhkan menteri itu butanya. Kemudian raja itu terkejut melihat dia beriman, bukannya beriman kepada ahli sihir tapi beriman kepada Allah. Lalu akhirnya telah bawa dia ke gunung untuk dibuang dari gunung oleh pasukan tentera. Tapi alangkah terkejutnya bila melihat tenteranya pula yang tewas. Pemuda itu pulang ke pangkuan raja, ke istana. Raja pun terkejut melihat. Jatuhkan hukuman berikutnya, itu dia dibuang ke dalam laut, dibawa sepasukan tentera menaiki bahtera, nanti dibuang dalam laut dia. Akhirnya tentera yang ramai itu yang tenggelam, dia pulang semula ke istana. Apakah doa pemuda ni tuan-tuan? Doa kita baca bila dalam kesempitan, kesukaran. Nabi SAW mengajar kita
kita berdoa seperti dalam hadis ini, hadis Bukhari dan juga Muslim menceritakan tentang apa yang menimpa pemuda ni tadi, iaitu kita berdoa Allahumma kfinihim bima syi'it, Allahumma kfinihim bima syi'it, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau orang tu ramai, kita baca Allahumma kfinihim. Kalau merupakan seorang manusia lelaki, kita baca Allahumma kfini, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Kalau perempuan, orang buat aniaya kepada orang lain, orang perempuan, kita baca Allahumma kfiniha, ya Allah cukupkan aku daripada kejahatan, jagalah aku daripada kejahatan dia dengan cara yang kau kehendaki, ya Allah. Ada orang yang kadang-kadang kehidupan dia menyusahkan orang lain, menyakiti orang lain tak sudah-sudah, maka kita berunding dengan cara baik pun tak dipakai. Maka ni doa yang sesuai untuk kita amalkan, tuan-tuan, seperti doa Ashabul Ukhdud, seperti riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan lain-lain. Jadi ini kata Ibn Ashur dan tafsirnya, mungkin doa ni dipanjatkan, mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dari kejahatan mereka yang tak berterima rasa ini. Jadi doa yang dibacakan oleh Yusuf AS ni minta kepada Allah SWT supaya selamatkan aku dari tipu daya mereka. Tadi kita dah jelaskan bagaimana Zulaikha dengan tegasnya dan jelasnya melahirkan dalam suasana keterbukaan tanpa perasaan malu sikit pun kepada hadirat yang datang, kepada perempuan-perempuan khususnya hadir pada jamuan itu hanyalah kaum wanita. Maka dia berkata, kalau engkau wahai isteri Aziz ingin merayunya untuk dirimu, aku pun tak kalah. Ni sikap orang perempuan yang ada pada waktu itu. Mereka sama-sama tertarik kepada Yusuf AS. Nak tumpang semangkuk pula untuk terlibat melakukan maksiat itu kepada Yusuf AS. Memang kata Al-Imam Sya'rawi, boleh jadi mereka tidak mengucapkan kata-kata, tetapi daripada air mukanya dapat boleh difahami bahawa kadang-kadang air muka telah merujuk ataupun merupakan satu komunikasi yang lebih fasih daripada kata-kata. Bahasa mata, body language yang ditunjukkan, impactnya sangat besar untuk menunjukkan mereka pun nak juga melakukan perkara tersebut pada Yusuf lantaran kehebatan, segaknya, kacaannya Nabi Allah ini. Barangkali yang datang yang lain, boleh jadi mereka merasa tak mampu bersaing kepada wanita tersebut kerana wanita itu pastinya lebih cantik, lebih berkedudukan daripada mereka. Mungkin juga ada sebahagian yang mengatakan, ikut sahajalah kemahuannya wahai Yusuf, kenapa engkau tak mau ikut, nanti engkau akan dianiaya oleh dia. Seolah-olah macam tu kata sebahagian wanita yang lain yang merasakan diri mereka ni tak mampu untuk menyaingi prestige ataupun status ataupun kelebihan yang ada pada Zulaikha. Boleh jadi ancaman wanita ni tak bersungguh-sungguh, bukan kecinta dia sangat kuat pada Yusuf. Boleh jadi juga ancaman ini benar jika dia telah yakin bahawa Yusuf AS dengan benar-benar telah memalukannya, mengaibkannya, mencemar kehormatannya kerana menolak dan hingga bocor perkara itu tersebar habis satu bandar tahu. Jadi bagi Yusuf AS hanya satu kesimpulan yang ada dalam fikirannya selepas mendengar ancaman dan kata-kata wanita itu, iaitu semuanya mengajak beliau derhaka, mengajak baginda alaihissalam derhaka kepada Allah SWT. Maka kerana itu dia mengeluh. Ini bukan berdoa, ini bukan doa, ini mengeluh, keluhan Nabi Allah ini, memohon kepada Allah kasih sayangnya supaya dia lepas dan lolos daripada kejahatan yang dikonspirasikan oleh kaum wanita ini. Ini tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Jadi kalau kita lihat benarnya kata-kata yang diungkapkan dalam sebagai contohnya kita dapat lihat dalam kitab Hikam yang mengajar kita bahawa min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Ya Allah, hebatnya kata-kata ni tuan-tuan. Antara tanda kematian hati ialah kita tak merasa sedih atas kehilangan untuk melakukan kebaikan, kehilangan peluang untuk buat ketaatan dan meninggalkan rasa penyesalan di atas buatan yang dipenuhi dengan kesalahan. Saya akan huraikan hikam ni ada kaitan dengan apa yang terdetik dalam hati Nabi Allah, Nabi yang mulia ini, iaitu mohon kepada Allah keselamatan supaya jangan tercemar iman baginda alaihissalam. InsyaAllah dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.